Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk kali ini saya akan terangkan situasi untuk granoma yang dihadapi oleh firma pasaran persaingan sempurna dalam jangka pendek. Tapi bagi kes kurang untuk granoma yang mana firma PPS ni terpaksa menutup operasinya. Okey, jadi kita cuba melakarkan dulu situasi keluk. Okay, kita buat dulu AC, kemudian dulu AVC, and then MC. Okay, tu. Okay, puas sekali kita buat syarat keseimbangan dicapai apabila MR sama dengan MC. Kita akan dapat titik E, titik P dan titik Q. Tiga ni. Okey, kita akan dapat tiga ni lah. Okey, titik keseimbangan, harga keseimbangan, titik keseimbangan. Tapi dalam kes bagi firma yang mendapat untuk granoma, bila sebut untuk granoma memang kalau hasilnya akan berada di bawah daripada AC ya. Tapi dalam kes bila untuk granoma tutup operasi, hasilnya adalah di bawah daripada AVC, bukan di bawah pada AC, di bawah AVC lagi. So hasilnya ni AR nya sama dengan MR, sama dengan DD, sama dengan P ni, dia berada di bawah daripada keluk ABC. Okay, so kita cari dulu titik keseimbangan MR yang sama dengan MC. Okay, di mana MC di sini, MR di sini, ini bertemu pada pada titik E. Okay, jadi kita dah tahu dah tadi, apabila dapat titik keseimbangan kita gariskan. Okay, yang ni kita gariskan tinggi sikit sebab kita nak ambil garis pembaris ni kan. Kita tarikkan secara menegak ke atas. Okay, jumpa kat sini, dan sini kita jumpa titik B. Okay, ini kita tulis P0 sebab ini AR. Okey, P0 ni pada ini kuantiti keseimbangan Kemudian kita dapat titik keseimbangan, harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan kuantiti ni pada secara menegak ni. Ini kena selari tak ambil pembaris lah. Ini tak betul tapi ambil pembaris bagi betul sikit lah. Okey, kita tandakan pada AC, pada kuantiti Q0 ni AC ni pada titik A, pada kuantiti Q0 ni AVC pada titik B. Okey, saya gariskan terus. So kalau sini P0, sini P1, sini saya labelkan P2 lah. Okey, so kalau saya terus tanda, saya tandakan. Okey, saya dah tanda dah satu-satu, tapi kita buat step by step sebab firma mendapat untuk normal. So bermakna AC lebih besar daripada AR. Okey, di mana AC? AC titik A, OP1 lebih besar daripada OP0. OP0 ni AR, nampak kan? Itu normal lah. Okey, itu normal. Okey, itu jelas, tidak perlu dipertikaikan lagi lah tentang situasi tu. Tapi yang kita nak bincangkan sekarang ni ialah okey, nombor kita juga dengan nombor 3, nombor 1, nombor 2, saya tulis sini nombor 3. Okey, nombor 3 ni disebabkan AC lebih besar daripada AR, bermakna TC lebih besar daripada TR lah. Kan, TC lebih besar daripada TR. Okey, bila TC lebih besar daripada TR tu, di mana kawasan TC? Sebab AC OP1 kan, OP1 berada kuantiti, jadi OP1AQ itu luas 4 segi jumlah kos yang lebih besar daripada kawasan 4 segi jumlah hasil purata OP0. Ada kuantiti OP0, jadi jumlah hasilnya adalah OP0 EQ kosong. Kan, so itu kawasan jumlah hasil. Okay, jadi di sini jelas menunjukkan bahawa firma ini memperolehi
sebesar ni sebab jumlah, kalau saya tengok sini, okey, kalau saya perhatikan kan, kos dia besar ni, jumlah kos sebab ni OP1 AQ0, OP1 AQ0, dan jumlah hasil OP0 EQ0 sebesar ni. Jadi inilah rugi dia. Ruginya ataupun kita panggil rugi, ruginya adalah PO P1A PO P1AE kawasan ni, kan. So itu dia ruginya, PO P1AE. okey. Jadi FEMA ni dia dapat kerugian yang besar. Jadi kalau kita perhati dekat pada rancang ni, saya lorik. Okey, ini kawasan AVC kan, pada titik B ni AVC. So kalau saya tandakan jumlah kos berubah ni kan, ni kawasan jumlah kos berubah ataupun luas kos berubah. Ni AVC pada kuantiti Q0 ni, AVC nya adalah pada titik B, pada OP2. So ini jumlah kos berubah. Dan selebihnya, beza antara AC dengan AVC ni, jarak AB ni adalah ini adalah kos tetap, kan. Jadi kos berubah campur kos tetap, so dia akan memperolehi jumlah kos lah, luas dia. Kos berubah campur kos tetap, ni jumlah kos, sedangkan hasilnya hanya setakat ini saja. Ni hasil, nampak ni hasil hanya dapat menutup, ni kos berubah kan, kos tetap, ni kos berubah, hasil dapat menutup sebahagian kos berubah saja. Maknanya dekat atas ni semua kos tetap dan sebahagian kos berubah terpaksa ditanggung sebagai kerugian, kerana hasil itu tak dapat menampung semua kerugian tersebut kan. Jadi hanya hasil itu dapat menampung sebahagian. Jadi kita nak tulis macam mana? Okey, saya tulis kat sini ya. Jadi untuk reason 4 ni, firma terpaksa menutup operasi, kerana, kerana ni ada dua reason. Yang pertama sekali, kita tengok dari segi hasil. Hasil yang diperolehi hanya dapat menampung, ayat dia menampung sebahagian TVC sahaja. Kes ni kalau saya tunjukkan ialah kawasan, kalau dengan tu ni lah, OPOEQO sahaja. Okey, dia hanya dapat menampung sebahagian TVC saja. Itu jumlah hasil. OPOEQ0 ni ialah jumlah hasil lah tu. Jumlah hasilnya hanya dapat menampung sebahagian kos berubah saja. Okey, maknanya dia memang rugi besar lah. Ataupun kalau kita bincang dari segi kerugian pula, FEMA ini terpaksa menutup operasi ni kerana, reason kedua lagi kuat lah. Apa yang kita boleh cakap, FEMA menutup operasi kerana kerugian yang dialami sangat besar. Sangat besar, iaitu ia terpaksa bukan menampung, menanggung kerugian melibatkan semua kos tak ramai, semua TFC dan sebahagian
TVC. Okey, luas ni kos letak dengan kos berubah, sebahagian kos berubah ni ialah P0 P1A E. Itu kerugian yang dialami oleh FEMA PPS ini dalam jangka pendek, bagi kes dia terpaksa tutup operasi bila dia mengalami untuk ground normal. Okey, so itu saja. Okey, sekian, terima kasih.